والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surah 13. Muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 13, baris kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan takut olehmu bahawasanya engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, barang yang tiada datang dengan dia dengan barang kitab Al-Quranul Karim dan asar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan apabila engkau beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Dan segala dalil tauhid, dalil yang menunjukkan atas pembicara ilmu tauhid ini ada maujud asalnya, asal dalil tauhid di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tidak datang dengan dia dengan barang Al-Quran dan asal, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan apabila beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Itulah sebesar-besar kebinasaan, yang mana terdahulunya di muka surat 11 dahulu, terkadang engkau beriktikad dengan iktikad yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah mana ni yang tuan-tuan terima ni? Amal ibadah yang comel pekor tasawuf lah. Nak panggil seseorang beramal ibadah, pekohnya comel, tasawufnya comel, boleh dipanggil beramal ibadah, boleh dipanggil bersembahyang. Sembahyang mana ni? Hok pekoh comel, tasawuf comel, itu orang yang buat amal ibadah. Semayang rajin, berjemaah rajin, ilmu fardu ain pekoh, ilmu fardu tak peduli, itu tak anggap amal ibadah. Yang terdahulunya di muka sebelah juga, terkadang engkau ni sembahyang, engkau bertaharah, engkau bersembahyang, engkau berpuasa dalam masa yang lama puluh-puluh tahun, yang menyalahi sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kau tidak menyedari. Kenapa? Kerana tidak belajar ilmu fardhu ain fiqh.
Terdahulunya. Bertaharah, solat, puasa, puluh-puluh tahun dalam keadaan menyalahi akan sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang engkau tidak mengetahui apabila tidak belajar ilmu fardhu ain fiqh. Jadi hak kemah ilmu fardhu ain fiqh tasawuf boleh dipanggil beramal ibadah. Tiba-tiba engkau beriktikad dengan iktikad yang terpesong, iktikad ahli bid'ah. Amal ibadah comel fiqh tasawuf itulah jadi debu yang berterbangan, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buat rupa semayang, fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf, pudak peduli, tu jalan je lah. Boleh jalan je. Tak ada sekatang atas dunia ni. Jalanlah macam gitulah berjalan dia. Semayang dia semayang. Tapi akidah macam mana? Semayang macam mana? Fardhu ain tasawuf macam mana? Buat tak tahu je. Ada ke seumpama tu? Tak mau belajar. Tapi pelik tak mau belajar fardhu ain tauhid pakai tasawuf. Rajin pula belajar Quran. Belajar Quran tu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Belajar hukum hakam Al-Quran bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Yang fardu ain kita yang Fatihah je. Fardu ain kita Fatihah kena betul molek-molek. Sebab itu berkait dengan sembahyang. Itu fardu ain kitanya. Adapun belajar Al-Quran, belajar tajwid itu fardu kifayah. Kemudian kita nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, amal sunat. Semua orang tahu belaka baca Quran ni sunat. Berakidah dengan akidah Quran tu, itu usuluddin. Beramal dengan perintah zahir batin Al-Quran itulah fiqh tasawuf. Membaca Al-Quran semua tahu hukumnya sunat. Berakidah dengan akidah Al-Quran itu wajib. Menuruti perintah Al-Quran zahir dan batin, meninggal kelanggar Al-Quran zahir dan batin itu wajib. Itu fardu ain tauhid fiqh tasawuf, itu wajib fardu ain. Membaca Al-Quran semua maklum sunat. Selebih-lebih zikir. Apabila dia nak membaca Al-Quran sunat selebih zikir, barulah fardu ain dia belajar hukum hakam Al-Quran. Barulah dia fardu ain mempelajari hukum hakam Al-Quran, sebab dia nak beramal dengan amal sunat, selebih-lebih zikir, membaca Al-Quran. Orang nak beramal amal sunat ni, akidah comel, semayang puasa comel, hati comel, ni hok tapak agama ni. Akidah comel, semayang comel, hati pun comel, nak memperbanyakkan amal sunat dengan semayang sunat, dengan puasa sunat, nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, bagi pada amal sunat. Bila nak membaca Al-Quran selebih zikir, nak beramal kena ada ilmu, maka wajib fardu ain belajar hukum hakam tajwid. Tapi hukum asalnya belajar hukum hakam Al-Quran fardu kifayah, itu hukum asal. Jahil sungguhlah dianya, buta huruf, tak boleh nak baca Quran langsung, tapi patah dia comel, tak dosa dianya. Ni ada kadang-kadang tengok audio orang yang tak erti baca Quran buta huruf, berdosa dia kata. Dosa kat mana? Itu kan fardu ain. Patutnya Fatihah. Tapi rugi dia sebab tidak boleh membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Betul lah, rugi. Bukan berdosa, tapi rugi. Nak membaca Al-Quran, dia wajib fardu ain kena belajar hukum hakam. Itu amal sunat. Berakidah akidah Quran tu. Membaca Al-Quran, tak membaca tak berdosa. Berakidah Al-Quran, tak mau akidah tak apa. Saya tambah akidah Quran, saya tambah amal perintah zahir batin Al-Quran. Itu boleh ke? Baca Quran ni sunat. Baca untung besar selebih zikir. Tak baca rugi besar, tapi tak berdosa. Akidah Quran pun saya tambah juga. Boleh gitu?
Hak tu fardu ain. Dia kena agama. Rajin dia ngaji Quran. Tapi sebut kata belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dia lagi dulu lagi. Sungguh ni. Ni sungguh ni. Ada ni. Saya beberapa kali dah kena. Bulan Ramadan. Waktu duha. Saya selama ni kuliah duha lah yang paling selesa. Kalau duha yang paling selesa. Kuliah maghrib ni akan berhadapan dengan puak yang nak semayang maghrib isyak berjemaah je. Orang mengajar tu dia apa? Dia otak dia melayang-layang. Yang lari tu larilah. Yang lari tu lari. Isyak mari pula. Tak berhenti je mengajar. Kalau kesah diri. Allah, aku nak main isyak tak habis ikhlas. Di muka pintu. Tengok orang tu, bisik orang tu, bisik orang ni. Dia tak hormat ni. Orang duduk tekung belajar tak hormat. Dia tak hormat. Orang duduk tekung belajar tu, dia duduk buat daerah orang ni. Dia nak hak dia je. Ada hak jenis tak mau pergi mari dah. Sakit orat dah. Sakit tubuh dah. Dia tunggu. Tapi tunggu pun minda dia melayang-layang. Dia tak ambil tahu pun mengajar apa. Lambat sikit je berhenti, risau dah. Dia bukan nak belajar, dia nak main berjemaah. Ada ni. Kalau subuh pula, orang sibuk dengan kerja. Hak paling selesa duha. Sebab orang sengaja sengeleng mari. Duha sengaja sengeleng mari, bukan berkat ni jemaah. Sengaja sengeleng mari. Duha lah paling selesa. Tapi jangan kena duha bulan Ramadan. Kalau kena duha bulan Ramadan, akan jerembung dengan puak-puak nak baca Quran, orang mengajar dia pakat lari. Puak mana tu? Yang saya jerembung dah waktu duha bulan Ramadan, tak pernah berlaku lagi pada orang lelaki. Orang puang lah. Mana kita sapal kat Gus 9 tu, ada dah. Jerembung balik. Balik. Apa atas masjid, ada lagi tu beberapa orang. Tak habis lagi nak tutup Quran. Nampak bukan kita, ibu tutup Quran, dia pun akak pun dia pun lari balik. Jadi seolah-olah kuliah tahun ke-9 ni belajar matematik, belajar sains bahkan dia ingat. Dia sekarang duduk iktikaf dalam masjid bulan Ramadan, sedang membaca Al-Quran sambil berzikir. Orang main mengajar fardhu ain, dia lari daripada masjid. Nak balik benda, nak balik masak pukul 9 pagi bulan Ramadan. Pandai ni. Jadi otak dia mikir macam mana? Apa? Something wrong dia panggil. Ini dia ni. Otak, bukan otak ni, otak agama dia. Dia tak faham agama. Hebat lagi. Dia baca juga. Ketuk ketuk mikrofon takut tak sedar ni. Ketuk. Baca juga. Lepas tu saya pun mula nak start mengajar ni. Kau kuat belajar. Kena sekali. Saya pun pakai tegur direct Tegur direct. Lepas tu masa tu tutup. Masa pun balik. Cetung muka-muka muaji. Tua belaka dah ni. Bercucu dah. Tapi otak dia tu macam mana? Nak kata nyanyok, comel. Tapi otak dia macam mana? Pelik. Tak nak beza mana wajib, mana sunat. Lepas tu balik lepas tu. Tanyalah pihak masjid macam mana respon. Kecoh kedok. Dia kata hak ketua dia arah dah. Balik awal-awal dia ngajar ke 9. Jadi hak ketua dia balik duduk dah. Dia arah so balik, takut ganggu orang nak mengajar. Dia tak mau belajar. Dia arah ni abah dia ni, arah balik. Sebab jangan ganggu orang nak mengajar. Orang nak ngajar siapa? Ngajar orang lain, bukan nak ngajar puak Quran dia. Dah pelik kata, dia tak mau belajar fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Jadi kepala dia tu pelik dah otaknya. Ajak balik. Sebab tak mau ganggu orang mengajar. Tu pelik dah otak. Hak ni tak tuli. Nak ngaji juga masa kau mengajar. Ni 2 kali 5, 5 kali 2 je. Ketua dia bagus. Suruh balik awal. Bagus gitu. Tutup Al-Quran, sambung iktikaf, ngaji fardhu ain pula. Bulan Ramadan lagi mana lagi? Ini.
Ngaji Quran rajin. Tapi belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, nak berakidah dengan akidah Al-Quran, nak beramal dengan perintah larangan Al-Quran, dia tak mampu. Ini Quran kan laknat kembalinya. Takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan takkan diterima. Quran tu akan laknat. Pokok pangkalnya apa? Jahil sangat-sangat. Tak tahu beza mana wajib fardhu ain, mana wajib fardhu kifayah, mana hak sunat. Tak tahu nak beza. Kalau kira balik, tidak ada orang boleh pertikai. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain. Tak ada orang boleh pertikai. Cuma dia rasa macam dia pandai. Itu jahil murakkab. Kalau pandai, apa salahnya ulangi belajar? Kalau betul pandai. Hak berasa pandai ni jahil murakkab. Tak ada yang boleh menafikan kewajipan belajar fardu ain, tauhid, fiqh. Tidak ada yang boleh menafikan. Dan semua orang mengetahui membaca Al-Quran hukumnya sunat. Tak ada seorang pun kata, dah ustaz baca Quran wajib. Tak ada. Semua mengetahui sunat. Kenapa bukan kata nak mari belajar? Sedang berada masjid dah, iktikaf di bulan Ramadan. Nak ke mana? Duk majlis ilmu lah. Lari daripada majlis ilmu. Hak Nabi kata bila kamu melalui akan kebun syurga, farta'u, kamu kena duduk situ. Hak lalu duduk situ. Itu perintah Nabi, farta'u, duduk situ. Lalu ni ada kebun syurga. Nabi suruh duduk situ. Sahabat tanya kebun syurga tu apa? Ada orang mengatakan halaqah zikir. Ada orang mengatakan majlis ilmu. Halaqah zikir, majlis ilmu tu pun halaqah zikir. Ada ni. Nabi suruh berhenti duduk, lalu orang main nak ngajar, tembar lari. Macam mana dengar Nabi perintah? Lalu akan kebun syurga, maka adalah kamu duduk. Lalu ada orang mengajar, berhenti ni hak duduk dalam masjid, orang mengajar dia kat punggung, depan-depan orang. Tak ada rasa malu apa pun, berbangga pula dianya. Hak malu sikit, dia balik awal. 8.30 dia balik sebab 8.30 orang mula masuk. Dia balik awal sikit, tambah terselisih dengan orang-orang hak nak ngaji Fardhu Ain pukul 9 ni. Kalau 8.30 dia balik 8.30 baru orang masuk. Hak hebatnya orang duduk belakang dah, ramai-ramai orang duduk nak belajar. Dia pun tapi tak ngajar lagi lah. Dia pun tutup Quran dan masuk ustaz masuk duduk meja dia, pakai Quran, dia pun bangun. Dia tak malu langsung pun. Dia lari daripada majlis ilmu. Kebun syurga dia lari. Yang mana ada malaikat yang ditugaskan bagan. Round pada round. Pusing-pusing. Malaikat pada round cari majlis ilmu. Bila malaikat nampak je majlis ilmu, malaikat akan seru malaikat lain sama-sama masuk dalam majlis ilmu. Malaikat seru pada malaikat lain sama-sama masuk majlis ilmu. Jadi orang lain yang mari belakang, malaikat pun mari. Siapa yang lari daripada kebun syurga? Siapakah yang lari daripada majlis yang disukai oleh para malaikat? Siapa yang lari? Ada? Siapa yang lari daripada kebun syurga? Siapa yang lari daripada majlis yang malaikat ditugaskan mencari? Yang Nabi perintah kita ni lalu pada kebun syurga, maka nak berhenti. Siapa yang lari? Orang tak ada agama. Orang musuh pada agama, musuh kepada malaikat, orang yang tak mahu kebun syurga. Sebab nak dapat kebun syurga, beriman dan beramal soleh, baru dapat kebun syurga. Kenapa dia lari daripada kebun syurga? Kenapa dia lari daripada majlis ilmu yang Nabi perintah supaya berhenti? Siapakah yang lari daripada majlis yang malaikat cari majlis ilmu? Siapa? Musuh dia lah. Musuh pada malaikat. Orang yang tidak ada ilmu agama, akidah yang terpesong, semayang tanpa ilmu, hati riak, ujub takabur, ini semua adalah puak syaitan belaka. Ini memang puak syaitan. Faham tak?
Orang yang akidah terpesong Al-Quranul Karim, ini ada puak syaitan. Orang semayang tapi ilmu, puak syaitan. Orang yang mengekali riak, ujub, takabur, ini memang puak syaitan. Dia ada dua je. Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Dua puak je. Mana dia melakukan perbuatan yang seumpama tu. Kalau kita balik pada hukum agama, pelik sangat-sangat. Tapi manis-manis. Sebab apa? Puak yang berlawanan. Puak yang berlawanan. Kita tak pelik puak yang berlawanan ni. Hak ni dia tegah begini, nak agama. Hak ni dia tegah, nak pasang dia. Nak buat amal. Hak tak peduli langsung. Tu jelas. Hak ni nak buat rupa amal. Tapi puak syaitan. Hak Quran perintah tu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai kena masuk pada agama secara keseluruhan. Akidah kena comel, fiqh kena comel, tasawuf kena comel. Fiqh pula ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Quran perintah masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan musuh nyata bagi kamu. Apa jejak langkah syaitan? Orang yang tidak masuk agama secara keseluruhan. Itu jejak langkah syaitan. Tapi kalau pada ain tauhid tak peduli, pada ain fiqh tasawuf tak peduli, itu syaitan dah lah. Lepas tu dia tak boleh duduk dalam kebun syurga. Dia tak boleh duduk dalam majlis yang dinaungi oleh malaikat. Dia akan manis-manis gembira pula dengan lari daripada majlis ilmu. Hak Nabi perintah nak berhenti tu dalam kebun syurga. Dia tambah kebun syurga. Itu dia hak mazhab tekan dah tu bab akidah. Terkadang engkau berpegang dengan akidah terwesong, ibadah kamu menjadi debu yang berterbangan, Tuhan tak terima. Siapa yang beribadah ni? Yang tak ada terima. Pekoh comel, tasawuf comel. Bawa panggil beribadah. Hak di Musab sebelah dahulang kitab Minhaj. Dia mari mana gitu sebenarnya. Dia tak dapat didikan yang sebenar. Dia tidak memahami agama tu apa. Dulu lain. Ingat baik. Dulu suasana yang berlainan. Orang dulu jauh daripada majlis ilmu. Apa-apa kejahilan orang dahulu, di antara jahil dimaafkan oleh Allah. Faham tak ni? Orang dulu dia ada ilmu sebanyak, dia amal sungguh-sungguh. Orang dulu ni guru dia ajar sepatah selidah, dia amal sungguh-sungguh. Faham tak? Sepatah selidah. Tak banyak. Tapi walaupun tak banyak, sepatah selidah orang dulu dia akan beramal. Tapi tak banyak. Banyak kekurangan dalam bab ilmu. Kenapa? Ilmu tak cukup. Banyak kejahilan, maka banyaklah hak tak betul. Tak betul dari segi pemahaman agama, tak betul segi amal agama, tak betul orang dahulu. Tapi mereka berpunca daripada jauh daripada orang mengajar. Itu di antara jahil yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza pada masa kita. Bukan jauh daripada orang mengajar, menjauhkan diri daripada orang mengajar. Menjauh tu orang tak mari langsung. Hak tadi melarikan diri daripada majlis orang mengajar. Hak menjauh ni bagi awak dak tahu je. Bunyi di speaker awak dak tahu je. Itu menjauh. Hak cerita bulan Ramadan tu, bulan Ramadan pula dia buat kerja gitu. Bulan Ramadan dia buat kerja gitu. Dah kata syaitan diikat, dia dah syaitan, tak ikat syaitan tau. Dia syaitan tau. Syaitan diikat, syaitan bertugas dah bulan Ramadan. Sebab orang dia dah bulan Ramadan pun syaitan gitulah. Sampai ke sudah. Kenapa syaitan diikat bulan Ramadan? Kenapa orang masih lagi jahat? Sebab dia tu syaitan tau. Ada ni. Jadi sekarang ni bukan alasan. Orang mengajar banyak. Fadha'in tauhid fiqh tasawuf ada. Tak boleh belajar di masjid, boleh belajar online, boleh belajar FB, boleh belajar macam-macam sekarang. Bukan alasan. Kejahilan orang sekarang,
tidak termasuk kejahilan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana mari daripada dahulu ni orang dahulu ni banyak kekurangan, maka anak cucunya tak dapat pemahaman agama yang sebenar. Dia faham agama ni semayang, baca Quran, betul lah. Tapi hak ilmu agama asal mereka dah tahu. Mereka faham ilmu fardhu ain ni, pandai baca Quran. Ni ramai sekarang pun masih lagi ada. Dia faham apabila anak-anak dia khatam Quran daripada sekolah rendah lagi, dia kira macam selesai dah ibu bapa menyempurnakan ilmu fardhu ain kepada anak-anak sebelum balik. Selesai dah. Selesai macam mana? Khatam dah Quran. Habis dah baca Quran, kalau rendah lagi anak-anak kita. Mana fokus pada baca Quran. Jadi apabila anak tu besar, pandai baca Quran, makna mak ayah ni beranggapan dia sudah ajar lengkap ilmu fardu ain. Walaha, itu ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ada ni. Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu fardu ain. Ilmu untuk baca Al-Quran fardu kifayah. Hendak membaca Al-Quran, beramal dengan selebih berzikir, amal sunnah, barulah fardu ain. Tapi tauhid, fiqh, dia fardu ain daripada asal lagi dah. Belajar Al-Quran asalnya fardu kifayah. Tapi apabila nak beramal dengan membaca Al-Quran selebih berzikir, maka fardu kifayah jadi naik fardu ain. Tapi hukum asalnya fardu kifayah. Adapun ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni, inilah fardu ain daripada asal. Tapi orang duduk kenal. Ingat fardu ain ni baca Quran. Fardu ain ni ingat baca Quran. Kalau fardu ain bab semayang, betul Fatihah. Tu je dia ingat. Memanglah dalam semayang, perbetulkan bacaan Fatihah memanglah fardu ain. Tapi mereka beranggapan, tu je fardu ain dalam semayang. Betul baca Fatihah. Lepas tu rukun-rukun qauli yang lain, rukun-rukun fi'li yang lain, bab-bab taharah hak lain macam mana? Orang dahulu dia kurang memahami. Tapi sekarang bukan alasan lagi. Kena balik kepada hak jalanan ahli sunnah yang sebenar. Akidah kena ahli sunnah yang sebenar, fiqh tasawuf nak ahli sunnah yang sebenar. Ahli sunnah wal jamaah, jalanan yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hak ni atas pihak masjid surau lah. Kalau berlaku seumpama tu dia kena didik, kena pegang kepala tu, pulas telinga molek. Kamu ni bawa anak buah macam mana? Orang mengajar pesan bawa, pakak balik, nanti ganggu orang belajar. Kamu tak mau belajar ke? Orang masjid itu pegang telinga kepala tu. Buat konseling, buat pemulihan. Apa ni? Pemulihan agama. Panggil grup tu, Muhammad Haji belakang berapa orang? Hipung, bagi penerangan, biar faham agama. Kamu ni tak faham agama ni. Kamu melakukan perbuatan yang memalukan pihak masjid. Mana suami-suami kamu? Panggil belakang suami-suami mereka. Tengok ayah haji mana? Ayah haji, kamu dah ajar ke mak haji ni agama? Dia memalukan pihak masjid. Dia melakukan perbuatan yang memalukan. Pihak masjid lah pula. Kena ambil tindakan. Tapi Pak Majid kata, sebahagian tu bukan ahli jemaah kita, dia kata. Lepas tu bagaimana? Hak grup Quran tu lah dipanggil. Hak grup masjid lain, mari gipong situ. Pula. Bukan semua orang masjid dia. Tapi hak kepala tu masjid dia lah. Hak ramai-ramai tu dia panggil grup dia, main grup dia. Gitu. Pak Majid pun malu juga. Bila tanya-tanya tu. Panggil apa ni? Tak faham sangat-sangat. Nak kita minhaj nak ambil molek. Ilmu amal. Ilmu amal. Hak di awal pembicaraan akabah ilmu. Ilmu amal, dua permata. Nasihat agama, ilmu amal. Itu nasihat agama. Bawa agama, ilmu amal. Dimulai dengan ilmu akidah, kemudian ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni nak cerita pula. Hak fardhu ain ilmu akidah kat mana? Setakat mana? Fardhu ilmu tauhid setakat mana?
Hak wajib kena sempurnakan mula-mula. Ilmu agama sampai ke mati kita belajar takkan habis. Ilmu tauhid luar, ilmu fiqh luar, ilmu tasawuf luar. Fardhu ain hak mana? Kalau kita boleh belajar fardhu ain, kita boleh sambung fardhu kifayah. Bertuah lah kitanya. Tapi umum kita duduk kapung ni, nak selesai fardhu ain. Lepas tu nak mengulangi hak fardhu ain. Untuk kapung. Kita tak ambil fardhu ain saja. Orang tua-tua tak ada kerja buat lah. Dia duduk pondok boleh belajar fardhu kifayah. Boleh kelek kitab. Orang pecing duduk pondok belajar nahwu sarah. Ada ni. Orang pecing. Duduk pondok belajar nahwu sarah. Belajar macam-macam ilmu-ilmu alat. Belah-belah ilmu dia belajar. Orang pecing kan umur dia dalam masa dululah. Dia kan dulu kan pecing awal sikit. Sekarang ni lewat sikit. Tapi kalau umur 60 tu, hak jenis segar molek. Orang-orang pula jenis orang hak jenis kerja sedap-sedap lah. Kerja orang yang kemah, semak tu lah. Hak kerja kelas semak tu kan. Hidup pondok, semak semacam. Tapi macam jabat lah. Jabat dia semak lah. Dia pakai jabat. Duduk pondok pun memang dia semak lah. Dia tengok, ni bukan orang kerja biasa ni. Sebab cara dia tu. Cara kemah dia tu. Kelek kitab macam budak-budak pondok yang lain. Tu baru betul belajar ilmu agama. Fardhu ain, fardhu kifayah. Fardhu ain, fardhu kifayah. Dia bawa dengan bini dia, dengan anak-anak dia duduk pondok. Sehingga kan pondok ni, ada setengah pondok lah. Jadi seribu mahal. Sewa pondok pun mahal. Sebab apa? Ni mai geruk hak banyak duit. Ni mai geruk ni. Mai geruk ni gak. Lah. Hak sewa 300 jadi 500. Dah mari puak ni. Puak ni tak kira peratus dia wui belaka. Janji nak duduk selesa je nak belajar. Mari puak ni. Jadi pondok kata, Allah, kalau kita tak ada duit, tak hidup pondok ni, sewa mahal dah. Siapa gitu? Ni. Mari orang kaya dia kata. Bukan orang kaya. Orang yang ada pecing. Bukan kaya. Orang kerja kerajaan. Orang ada duit lah. Orang ada duit, orang ada pecing. Nak berapa ratus sebulan sewa? Mudah je. Jadi mahal serba-serbi dia kata dia. Mari. Dia nak belajar kelek kitab macam budak-budak dia. Ni budak-budak mau belasan tahun 20-an ni kan kelek kitab nahwu sarah belajar habis ilmu-ilmu fardhu kifayah. Dok dia kelek juga dengan dia pun. Time berjemaah dia duduk depan sekali, time beramal duduk depan sekali. Ilmu dia ada semua. Ni baru tu nak belajar. Kita duduk kampung lain. Kita duduk kampung ni fokus fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi nak kena tahulah mana kadar fardhu ain tauhid, kadar fardhu ain fiqh, kadar fardhu ain tasawuf. Sekarang ni bicara hak fardhu ain tauhid. Fardhu ain tauhid ni hak mana? Fardhu ain untuk mengesahkan keenam rukun iman. Kemudian hak bicara hak kewajipan juga yang bicara sekarang ni. Hak berkaitan dengan beberapa masail, beberapa masalah yang memberi zahir, nyata, tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan yang kita baca dahulu. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah. Mana kita belajar fardhu ain tauhid ni sampai tahap beberapa masalah akidah kita boleh membezakan zahir bagi kita, nyata bagi kita, ini ahli sunnah wal jamaah, ini ahli bid'ah. Kena sahih, kena nyata bagi kita. Ni. Terutama berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Kena nyata, ahli sunnah dia begini, sama ada salaf ataupun khalaf. Ahli bid'ah dia pegang gini. Pada ni. Ayat-ayat mutasyabihah, hadis-hadis mutasyabih itu. Timbul sekarang Allah bertempat, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada mata. Sebab itu semua ada dalam ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ni macam mana ahli sunnah, salaf dan khalaf.
Macam mana i'tiqad ahli bid'ah. Yang bawa i'tiqad ahli bid'ah ni bukan orang sebarang-sebarang. Orang yang sangat diikuti dalam alam maya sekarang, dalam FB sekarang. Sebab kepintaran mereka berbicara. Dan title kedudukan mereka yang tinggi. Title kedudukan mereka yang tinggi dalam kerajaan, dalam pejabat agama contohnya. Maka orang mudah ikuti. Jadi kena zahir bagi kita nyata terang manakah ahli sunnah, manakah ahli bid'ah. Ini bab ayat mutasyabihat, hadis yang mutasyabih. Kemudian bab rukun yang keenam, qadar dan qada. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Kena beza molek on ini. Sebab apa? Sebab takut engkau beriktikad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tiada datang dengan barang kitab Al-Quran dan asar hadis, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Tak ada dah kebinasaan besar i'tikad ahli bid'ah. Semayang comel sekalipun, hati baik sekalipun, rajin wa amal sunat sekalipun, tapi kalau beriktikad dengan i'tikad ahli bid'ah, kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Amal ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Biar nyata zahir molek. Kalau bab qada, biar jelas. Ni siapa peringkat tadi nak beza pun antara ketentuan azali dengan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tak nak beza terkadang. Ada ketentuan azali, rukun yang keenam. Ada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ketentuan yang tercatat di suhuf malaikat. Ketentuan yang tercatat di budak dalam kandungan ibu hak umur 4 bulan tu. Umur 4 bulan dalam kandungan ibu akan diutuskan malaikat. Fa yanfakhu fihi ruh, malaikat akan tiupkan ruh. Wa yu'maru bi katbi 4 kalimat. Dan dia akan diperintah tulis 4 kalimah. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ni tercatat dah di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu ketentuan mana? Ketentuan azali hak mana? Ketentuan hak tercatat di budak 4 bulan hak mana? Kena pergi molek. Syaqiyun aw sa'idun. Hak celaka ni, hak binasa ni telah tercatat. Syaqiyun aw sa'idun. Sa'idun ni letak yang kedua Nabi dan hadis tu. Bi katbi rizqihi, tulis rezeki, wa ajalihi, wa amalihi pekerjaan, wa syaqiyun aw sa'idun. Tengok Nabi sebut apa tu? Nabi sebut celaka ataupun bahagia. Siapa orang sa'id? Orang yang bahagia. Su'ada, orang yang bahagia adalah ahli syurga. Siapa ahli syurga? Mereka yang beriman, itu ahli syurga. Mereka yang beriman itu ahli syurga. Orang yang bahagia. Syaqiyun, orang yang celaka, ahli neraka. Siapa ahli nerakanya? Orang yang berakidah dengan akidah ahli bid'ah, itu ahli neraka. Itu orang yang celaka. Apa beza dia dengan ketentuan azali? Mana yang mubram, yang putus, mana yang mu'allaq, yang tergantung. Oh ni kalau buku sekolah tingkatan 3 KPM. Apa dia KPM? Kementerian Pendidikan Malaysia ke apa? Pendidikan Islam tingkatan 3. Saya boleh beritahu muka surat dia. Bukan hafal tapi mudah. 111 muka surat dia. 111. Itu muka surat dia. Tingkatan 3. Bicara bab qada qadar, bicara bab mu'allaq mubram. Mana hak mu'allaq mubram? Mana yang tergantung, mana yang putus. Ni kena beza molek, ni kena jelas molek. Oh sini tak lepas agak ya, dia naik pada hak azali tu. Hak azali tu mu'allaq. Ada yang tergantung. Hak azali tu ada yang berubah. Oh hak tu tak ada gapo lah tunya. Tak kenal Tuhan langsung gitu. Tak kenal Tuhan.
Beriktikad saya nak iktikad ahli bid'ah, tak ada apa dah lah. Engkau serta Allah sebesar-besar kebinasaan. Orang yang syaqi, orang yang celaka, ahli neraka. Walaupun rajin buat amal sekalipun. Ni kalau kita nak agama yang selamat dunia akhirat ni. Nak agama untuk selamat dunia akhirat. Bukan agama peseng. Bukan agama tradisi. Bukan agama kerana tok nenek. Agama untuk selamat dunia akhirat. Agama dia ada usuluddin, dia ada tapak agama. Ni tauhid ni tapak agama. Ni bicara akidah ni bab iman ni tapak agama. Kita nak agama ni lah untuk selamat dunia akhirat. Kena belajar ilmu agama molek. Nak agama kena belajar ilmu agama molek. Fardu ain je. Bukan nak sampai jadi alim fardu kifayah. Ilmu dunia boleh belajar belah-belah tahun. Kita belajar belah-belah tahun. Anak cucu ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Ilmu agama fardu ain pun buat remeh. Logik tak gitu. Ilmu dunia diri sendiri, anak cucu belajar lama mana? Ilmu dunia belajar lama mana? Ilmu agama untuk qada fardu ain je. Bukan nak jadi alim ulama. Kalau buat mudah-mudah remeh-remeh, buat tak peduli je, tergamuk kita. Kalau nak agama yang sebenar lah, nak agama yang sebenar. Untuk selamat dunia dan akhirat, diri kita dan keluarga kita tu. Biar we faham agama yang sebenar. Manakala tingkatan 3 bukan paling tinggi tu. Tingkatan 3 je. Hak bicara berkaitan dengan hak mu'allaq mubram tu, kena faham mana beza dia. Sebab kita rukun yang ke-6 ni sekalian telah ditentukan oleh Allah, tak ada tergantung. Sebab sekarang telah ditentukan. Apabila telah ditentukan, tak ada tergantung. Ketentuan Allah pula iradah ilmu, mustahil berubah. Ada berubah. Dalam Al-Quran tu itu bicara Lauh Mahfuz. Apa beza? Kena pergi cimolek. Kena pergi cimolek lah. Itu dia tajuk rukun ke-6. Sekalian telah ditentukan oleh Allah, tak ada tergantung. Allah mana yang menentukan? Allah yang sifat dengan iradah dan ilmu, mustahil berubah dah lah. Sebab kalau berubah ketentuan Allah, ilmu Allah duduk di mana? Sekali begitu, sekali begini. Ni bayangkanlah hak tajuk rukun iman yang ke-6. Baik jahat, qadar dan qada. Hak jahat, kufur dan maksiat, qadar dan qada. Hak tu kadang-kadang tak lepas. Akhirnya hak jahat bukan qadar qada. Itu akidah ahlil bid'ah. Orang yang serta Allah dalam kebinasaan, sebesar-besar kebinasaan. Orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Dia berakidah perkara jahat, bukan datang dari qadar dan qada. Habis cerita, tak ada. Tak ada. Tutup buku. Sempat bertaubat, alhamdulillah, sebesar-besar rahmat daripada Allah. Mati dengan akidah seumpama ni, ini orang yang celaka, orang yang serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Bayangkan rukun iman ke-6 jelas-jelas. Jahat tu qada dan qada. Dia tak sebut jahat, disebut baik buruk, baik buruk. Apa dia buruk? Miskin. Apa dia buruk? Sakit. Lepas tu, kufur dan maksiat. Mana ada takkan orang semua berhala qada-qada. Maksiat, takkan judi minaruk berzina qada-qada. Ada benda kan? Itu akidah ahli bid'ah. Yang khilaf ulama, pegangan ni kafir ataupun dosa besar. Ada benda ni. Ni penekanan fardu ain tauhid ni. Boleh berlaku seumpama tu. Rukun iman jelas-jelas. Allah Ta'ala telah menentukan sekalian. Tak ada mu'allaq. Mustahil berubah.
Ya Allah menentu ni baik jahat. Jahatnya pun kufur dan maksiat, qada. Jelas sangat-sangat. Tiba-tiba jahat bukan qada. Qada-qadanya apa? Hak buruk, sakit, miskin. Betul lah qada, sakit, miskin tu. Hak jahat ni kufur dan maksiat, qada. Hak saya jumpa rajin buat amal ibadat lah ke, duduk masjid semua. Sebagai dengar juga. Tapi wallahu a'lam tak ngaji betul-betul kitab Fadha'il Tauhid. Dengar ceramah santai gitu je. Santai. Kau sekarang nak santai. Kalau tekan-tekan bab akidah ni, di antara responnya pening, payah, tinggi, dalam. Tu respon. Pening, payah, tinggi, dalam. Tinggi apa? Fadha'il Tauhid permulaan. Fadha'il Tauhid ni permulaan. Ilmu tinggi tu fardu kifayah. Pening apa? Sekalian qada pening apa? Lepas tu kita apa? Lepas tu kita inilah qada. Lepas tu pening bukan pening nak faham ilmu. Pening kerana bercanggah dengan akidah ahli bid'ah tu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tu. Rajin buat amal ibadat. Itu pening tu. Bukan payah. Hak jahat pun qada. Halah. Semua berhala pun qada. Halah. Dah orang bunuh orang mencuri, orang merampok. Halah. Qada lah. Bunuh orang. Dia pun pening. Pening apa? Ada pening pun. Dia pening kerana bercanggah dengan akidah ahli bid'ah dia. Taklah bunuh orang ni qada. Ropok curi ni qada. Berzina ni qada. Pening dia boleh pening. Bayangkan dengan akidah ahli bid'ah, perkara jahat bukan qada ada bomo balik. Bayangkanlah. Waktu kena pergi molek pergi pula pada ikhtiar usaha. Ahli sunnahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Boleh beza molek ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Mana ahli bid'ah? Baik ikhtiar usaha, qadariyah, jabariyah. Kena kenal molek qadariyah, jabariyah. Biar boleh beza molek. Ini ahli sunnah, ini qadariyah ahli bid'ah, ini jabariyah ahli bid'ah. Qadariyah ke jabariyah ke akidah yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Qadariyah jabariyah bercanggah dengan akidah suratul Fatihah, Ummul Quran. Qadariyah ke jabariyah akidah ahli bid'ah yang bercanggah dengan suratul Fatihah, Ummul Quran. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar usaha, akidah suratul Fatihah, Ummul Quran. Biar jelas. Yang kita duduk baca Fatihah dalam semayang ni, kena jelas mulai. Baca Fatihah, Ummul Quran dengan akidah suratul Fatihah. Kalau tidak, berpegang dengan akidah qadariyah jabariyah ahli bid'ah, bukan kata semayang tu tak terima, Fatihah tu akan laknat orang yang baca. Kita tak biasa dengar akidah suratul Fatihah. Kita tak biasa dengar akidah suratul Fatihah. Belajar akidah sifat 20. Itulah akidah suratul Fatihah. Kita tak biasalah mengaji ini akidah suratul Fatihah. Kita ngaji sifat 20 tu lah. Kita ngaji sifat 20, bicara bab ikhtiar usaha dan pembelajaran sifat iradah, itulah dia akidah suratul Fatihah. Kita tak pandai lah daripada suratul Fatihah, tapi itulah akidah suratul Fatihah dalam bab ikhtiar usaha macam mana. Ini Mazali tekan ni, takut olehmu bahawa engkau i'tiqad al-bidah. Takut. Sebab apa? Sebesar-besar kebinasaan. Serta Allah sebesar-besar kebinasaan. Takut olehmu ni. Bila takut ni biar zahir nyata mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah.
Orang dulu tak pandai orang dulu. Tapi ahli sunnah Qadariyah Jabariyah duduk muluk, duduk perici semua. Lepas tu kata orang dulu ilmu disikit. Tapi berenah molek. Walaupun tak cukup. Tapi mulut mereka ahli sunnah Qadariyah Jabariyah. Saya dah budak lagi dengar perkataan ni. Cuma tak faham je ke apa. Bila ngaji pondok, hak ni orang tu duk cakap ahli sunnah Qadariyah Jabariyah. Hak ni barang dia nya. Tapi dengar dia budak dah. Orang sekarang ni kelek kitab banyak, majlis ilmu ikut sangat. Qadariyah Jabariyah tak pernah dengar pun. Itu fardu ain kepada kita. Beberapa masalah yang mana memberi zahir nyata tanda mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Dan takut oleh membuat engkau i'tikad dengan ahli bid'ah, maka ada kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Tak ada dah lah. Tak ada agama. Tak ada usuluddin. Tak ada tapak agama. Tak ada agama. Tak ada tapak agama. Tak ada agama. Hak ni kena belajar betul-betul. Hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Dan segala dalil tauhid ada maujud asal dalam kitab Allah Ta'ala. Dalam pembicaraan ilmu tauhid fardu ni semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di atas jumlahnya tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya. Mana hak Rumi? Bukan serta jumlahnya, serta jahilnya. Hak Rumi macam mana? Hak Jawi tu kena baiki dah tu. Hak Jawi kena baiki. Dan di atas jumlahnya, tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya, bukan serta jumlahnya, serta jahilnya, maka menuntut akan dia fardu, tiada harus baginya meninggalkan dia fardu ain. Dalam bab bicara ilmu tauhid ni, kalau perkara ni kalau kita tak tahu, boleh jadi binasa, tidak sentosa daripada binasa akidah, maka wajib fardu ain kena belajar. Jadi bila zaman ni macam-macam dah timbul, ilmu fardu ain dia kena luah belajarnya. Sebab akan timbul macam-macam. Dulu mungkin tak timbul fitnah banyak. Sekarang ni banyak timbul fitnah dalam bab ilmu tauhid. Belajar tu kena lebih nak banding dengan orang dulu. Sebab kalau tak lepas sini, tak sentosa kita ada binasa, maka belajar tu fardu ain juga, walaupun asalnya bukan fardu ain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.